water, under the world. I'm gonna sing and I'm gonna sing under the world. I'm gonna sing down under the water, under the world. I'm gonna sing and I'm gonna sing under the world. I'm gonna sing down under the water, under the world. I'm gonna sing and I'm gonna sing under the world. I'm gonna sing down under the water, under the world. I'm gonna sing and I'm gonna sing under the world. I'm gonna sing down under the water, under the world. I'm gonna sing and I'm gonna sing.
Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Alright. Baik. Maaf sedikit delay sikit. Alright. Ada sedikit delay tadi sebab diorang tukar sikit setting kamera apa semua sebab pasang lens baru kan. Jadi ambil masa balik sikit lah untuk adjust. But hopefully you boleh nampak saya dengan lebih jelas, dengan lebih clear lah dengan setup yang baru ni. Okay, good. Dan sebelum tu saya nak ucapkan Waalaikumsalam. Saya nak jawab dulu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kepada anda semualah yang dah join masuk dekat dalam apa ni? Live sejak daripada tadi lagi. Alright, so as of now currently we have 68 view, but anyway tak apa, kita teruskan juga live kita pada malam ni. Yang mana live kita pada malam ni merupakan tajuk. Tajuk kita pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni mengenai salah satu lagi reversal candle yang mana macam saya sebut, this is one of my favourite. Okay, one of my favourite reversal candle yang ada dekat luar sana. Okay, so this is one of it. Yang quite popular, dan kalau you boleh dapat this kind of reversal candle, memang you boleh sambut pisau lah. Okay. Yes, tajuk dia pun dah bagi hint. Kan, bila tajuk dah bagi hint, maksudnya supposedly anda tahulah. Right? Bila kita sebut Thor, kan, bila kita sebut Thor, what is the first thing comes to your mind? Definitely lah hammer. Alright, good. So setiap kali you nampak hammer, you supposedly get excited. Okay? Okay, untuk pembentukan hammer ni sebenarnya tuan-tuan puan, dia sama je. Cerita tentang hammer ni dia sama. Okay? Back and forth cerita tentang hammer ni dia sama juga dengan semua candlestick yang lain. Bermaksud dia mestilah duduk dekat peak ataupun throw. Peak and throw ni apa benda? Peak adalah puncak, throw adalah lembah. Maksudnya dia kena duduk dekat puncak dan dia juga kena duduk dekat lembah. Alright? Jadi benda yang sama. So itu adalah reversal candle. Alright. So without further ado, babe, don't pray Hala. Okay. Without further ado, kita akan teruskan live kita pada malam ini dengan kita akan tengoklah macam mana, maksudnya kita akan go dekat kita punya blackboard supaya kita boleh buat nota bit by bit, satu persatu, dan nota tersebut kita akan kongsikan kepada anda sejurus tamat live kita pada malam ini. Okay. Jadi apa lagi, kita buka kita punya blackboard. Right. So hopefully you can see me lah. Alright. Okay. Jadi mengenai blackboard ni, okay, kita dah buka blackboard. Tajuk kita pada malam ni adalah mengenai apa? Mana ni? Okay, muncul pun. Ingat hilang tadi. Okay. Tajuk kita pada malam ini mengenai apa? Mengenai hammer. Apakah nama hammer dia? Nama hammer kita adalah Thor. Alright? Nama hammer Thor. Apa benda lah hai? Nama reversal candle. Apakah nama reversal candle kita? Reversal candle kita namanya malam ni. Sekejap. Suara saya double kan? Saya baru perasan suara saya double kat situ. Alright, so hopefully this one better lah. Alright, boleh nampak suara saya double. Okay, dia berlapis-lapis. So hopefully this one better lah. Alright. So so nama candlestick kita pada malam ni Thor, bukan Thor, nama dia hammer. Alright. So hammer dia ada pasangan dia. Alright. So apakah pasangan dia? Alright, hammer and apakah pasangan kepada hammer? Jeng. Siapa tahu? Alright. Siapa tahu pasangan kepada hammer? Who knows? Siapa tahu pasangan kepada hammer? Hammer ni bullish ke bearish? Okay. Candle hammer ni bearish ke bullish? Bullish ke bearish? Bearish ke bullish? Bullish ke bearish? Alah, tak piyah. Okay. Hammer bearish ke bullish? Cuba teka. Right. Lawan dia shooting star. No. Lawan dia bukan shooting star.
Right, siapa tahu? Siapa yang tahu? Hammer bullish, yes. Okay, hammer adalah bullish candle. Lawan dia? Hammer bullish, bullish candle. Alright, lawan dia apa? Lawan kepada hammer. Okay, pasangan kembar jahat dia. Okay, yes, hammer adalah bullish. Pasangan kembar jahat dia siapa nama? Siapa tahu? Nope, not inverted hammer. Bukan inverted hammer, bukan. Senang kan, hammer inverted hammer. Tak. No. Yes, betul Tuan Rodi. Jawapan dia adalah hanging man. Right, so hammer adalah, okay, hammer adalah bullish candle, manakala bearish candle adalah hanging man. Right, so tajuk kita pada malam ni adalah hammer dan hanging man. Alright, hanging man. Alright, orang tergantung. Okay, itu dia, orang yang tergantung. Okay, itu dia. Alright, jadi so bila kita cakap tentang hammer and hanging man, okay, jap. Bila kita cakap tentang hammer dan hanging man, tuan-tuan dan puan, okay, sekejap okay, sekejap. Ada benda tak kena. Banyak pula setup. Okay. Right, good. So we are good to go. Right. So bila kita bercakap tentang hammer dan hanging man, hammer adalah bullish reversal signal. Alright, so when we are talking about bullish reversal signal, okay, hammer. Okay, hammer. Alamak, saya ingat pula. Padam. Kita kena buat perfect supaya kita boleh share terus dekat Facebook lepas habis. Okay, so hammer. So yes, kita buat hammer. Alright, so this is our hammer. Okay, so kisah hammer yang pertama. Okay, apa yang ada dalam hammer? Right, point pertama. Alright, bila cakap tentang bullish reversal candle, point pertama, right, kita kena identify previous trend. Previous trend dia mesti apa? Previous trend dia mesti downtrend lah. Right, down. Previous trend dia mestilah down. Sebab apa? Sebab dia adalah bullish reversal candle. Previous trend dia mestilah down. Right. Point yang kedua apa? Right. Bila cakap tentang previous trend dia adalah down, okay, bermaksud, okay, candle, okay, previous candle before hammer, apa dia? Previous candle dia mestilah bearish candle. Okay, mestilah bearish candle. Okay, good. So point ketiga dia, okay, good, color merah, bearish. Alright, point ketiga dia apa? Siapa ingat point ketiga? Dia tak ada kaitan dah sebab dia single punya. Alright, dia jatuh bawah single candle. Alright, dia adalah single candlestick pattern. Alright, dia satu je.
Alright. Dia adalah single candlestick pattern. Alright. So previous candle dia mestilah bear. Okay. Point ketiga dia size. Size does matter. Alright. Size sangat-sangat memainkan peranan. Size apa yang main peranan dekat dalam hammer? Alright. Size of apa? Saya letak macam ni lah supaya anda senang faham. Size of echo, right, ataupun terma dia yang betul adalah shadow lah, right. Size of the shadow must be, okay, ni saya highlight lah color merah, at least, sekurang-kurangnya, alright, sekurang-kurangnya, okay, must be at least 2 times of the size of the body. Macam ni. Alright. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia macam ni. Okay. Saya cerita tentang hammer lah. Hangman dia punya cerita dia, kisah dia sama. Alright. So maksudnya macam ni. At least. Alright. Okay, ni size body. Okay. Ni size body. Okay. Alright. So ni size body. Okay. Size does matter Okay. Okay. Sekejap. Okay, size does matter. Okay. So, yes, echo dia. Okay, echo dia. Alright. So, ini adalah satu. Sekejap. Padam. Tukar color. Oh, damn. Dia hang. Damn, hang. Okay. Ini adalah satu body. Right. Okay. Ini satu body. Ini mesti lebih atau sama dua body. Echo dia lah maksudnya kena 2 kali size body. Sekurang-kurangnya. At least. Ingat saya cakap dekat sini at least. At least 2 kali body. Right? So hopefully anda clear, anda jelas dengan apa yang saya explain. 2 kali body. Okay. Adakah warna memainkan peranan? Jawapan dia ya. Right? Jawapan dia benar. Okay? Jawapan dia benar. Alright. Yang keempat. Green hammer. Okay. Lebih kuat berbanding red hammer. Ting. Okay. Ni point. Okay. Green hammer lebih kuat daripada red hammer. Sebab apa? Sebab ting. Okay. Sebab apa? Sebab okay. Sebab apa? Sebab buyer wins. Okay. Sebab buyer menang. Alright. So buyer lari pula. Okay, sebab apa? Sebab buyer. Right? So buyer wins over seller.
Ni maksudnya. Maksudnya buyer dah masuk semula dan dia dah mengatasi seller. Maksudnya orang dah sell, volume buyer masuk lagi, powerful, lebih besar, lebih kuat. Dia push harga saham tu naik lebih tinggi. Right? Tu sebab green hammer lebih bagus daripada red hammer. Okay, maksudnya dia memang dia dah makan semua. Dia dah makan semua seller, tuan-tuan perempuan. Okay? Yes. Alright. Dan soalan yang you all selalu tanya, soalan yang famous yang anda selalu tanya, yang kerap anda tanya, right? Okay. Nak beli dekat mana? Right. You only buy these stocks. Anda hanya beli saham ini waktu bila? Waktu you nampak yang point nombor 3 ni. Maksudnya bila dia punya ekor tu mula mengecil. Ekor mula mengecil. Bila ekor dia mula memanjang lah. Maksudnya body dia mula mengecil semula. Dan you tengok roughly, you tengok secara kasar, you nampak macam bentuk hammer. Okay, you cincai boncai sahaja, you tengok kan. Janganlah nak skema tot sangat. Kan pergi ukur dulu, sebelum you ukur dia dah naik jadi hammer hijau dah. Okay. Bermaksud saham tu dia kena jatuh dulu, baru dia tolak naik balik. Maksudnya you plus minus. Maksudnya waktu dia jadi red hammer, you dah boleh masuk sebenarnya. Alright. Dengan view, dia akan jadi green hammer lah. Okay. Tapi kalau you terlepas red hammer, you nampak green hammer, you nak masuk, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan green hammer tu dan you boleh masuk. Okay, tak ada masalahnya. Silakan. Alright. Silakan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa ni. But you kena jaga you punya stop loss. But you punya stop loss sangat-sangat tight, sangat-sangat rendah, sangat-sangat dekat bawah. Okay. Maksudnya probably you punya stop loss not even 5% lah selalunya bila kalau you ambil dekat hammer. Very tight. Bermaksud you have to be very disciplined. Okay. Dan hammer ini akan fail bila mana apa tau? Sebab dia sama je. Point yang kelima dia. Okay, point yang kelima dia adalah confirmation. Confirmation of a good reversal pattern. Right, dia mestilah diikuti oleh candle hijau lah. Alright. Confirmation must be followed by bullish candle. Must be followed by bullish candle. Alright. Tu confirmation dia. Tapi you boleh masuk awal? Boleh. Silakan. Tak salah kalau you nak masuk awal. Alright. Dia tak salah pun kalau you nak masuk awal. Okay. Cuma tighten up you punya risk. Right. Tighten up you punya risk. Itu sahaja dia punya point. Alright. Jangan ukur dengan pembaris. Bermaksud anda adalah seorang pembaris lah. Kalau anda menggunakan pembaris untuk ukur dan confirmkan betul ke tak dia hammer. Alright. Maksudnya anda itu adalah seorang pembaris. Okay. Alright. Okay. Alright. So we'll be continuing. Okay. Okay. If confirmation buy lebih selamat, pun boleh juga, tak ada masalah kalau you nak buy upon confirmation. You nak buy upon confirmation pun boleh. Okay. Tak salah. There's no such thing as a wrong time to buy. Okay. As long as you tahu kenapa you beli, you tahu you have your own reason kenapa you beli. Kalau dia ada jambul, maksud dia ada rambut sikit, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. As long as dia hijau, ada rambut sikit, tak apa, silakan. Alright. Okay. Jangan skema tot sangat nak nampak perfect macam ni. Tak. No need. Alright. No need to be perfect lah. Okay. Saham sikat kutu ada candle hammer. Banyak sangat candle hammer dia. Okay. But the thing is, saham sikat kutu hammer dia terlampau banyak sampai hammer dia tu pun tak valid. Hammer dia tu tak ada makna dan hammer dia tu tak kuat. Sebab hammer dia tu boleh rosak bila-bila masa. Sebab dia adalah
Mjolnir tiruan. Tahu tak Mjolnir tu apa? Mjolnir tu hammer Thor tu lah, nama dia Mjolnir. Kan? Maksudnya itu adalah hammer tiruan. Maksudnya, okay? Dia tak kuat punya quality punya hammer lah kalau you nampak hammer terbentuk dekat saham-saham sikat kutu. Sebab apa? Sebab you beli, you seorang je beli. Konon limited edition sangat kan? You nak jual balik tak ada siapa nak beli. You beli, you shock sendiri. Alright? Beli hari yang sama atau esoknya. Dua-dua boleh. Alright? Dua-dua boleh. Okay? Dua-dua boleh. You nak beli hari ni boleh. You nak beli esok pun boleh. Tak salah mana-mana pun. Sebab as long as dia punya support tu betul. Cat 30 minit boleh. Tak salah. Silakan. Okay? Tak salah. As long as you nampak pembentukan dia. Okay? Macam mana nak tahu hammer tu ori ke tak kan? Nak tahu hammer tu ori ke tak? Senang je. Okay? Nak tahu hammer tu ori ke tak? Jangan terlibat dengan saham-saham yang mengarut lah. Okay? Selalunya hammer yang ori ni dia memang ada dekat saham-saham yang berkualiti lah. Itu sebab saya suka saham-saham yang bagus. Saya tak suka saham sen-sen ni. Okay? Even kalau you tengok pun tadi, petang tadi saya dah warning siap-siap. Student investor masa kelas. Saya dah warning siap-siap. Saya cakap, sebab hari ni saya perhati saham-saham, semua saham-saham chip small. Okay? Tahu tak saham-saham chip small ni apa? Saham-saham sekejap ada, sekejap tak ada. Okay? Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Contoh saham yang ada petang tadi kan, yang gila babas punya agresif. Saya nampak ada PDZ, DGB, di apa benda tah lagi. Macam-macam yang mengarut semua muncul pada petang tadi. Jadi, saya dah pesan siap-siap dengan semua student investor masa kelas. Apa benda ni? Saya dah panik. Okay. Saya dah pesan siap-siap dekat student saya dah pesan siap-siap dekat student investor masa kelas petang tadi. Tolong, alright, tolong elakkan daripada terlibat dengan saham-saham murah. Alright. Alright, tolong terlibat dengan saham-saham, tolong elakkan daripada melibatkan diri dengan saham-saham murah. Okay? Sebab apa? Sebab senang je. Sebab dia senang je sebenarnya. Alright? Sebab dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang, very straightforward. Kita ambil contoh yang paling clear cut lah. Okay? Saham yang jadi favourite korang kononnya nak invest selama 1 tahun tu kan. Okay, ada few lah yang dekat dalam group ni, yang dekat luar sana yang tanya saya. Okay, dia cakap, Asia tengah murah nak invest tahun. Alright. Ni sebab you kena faham. Okay, you kena faham the model of the business. Apakah bisnes dia? Apakah impact ekonomi terhadap bisnes dia? Apakah impact dengan keadaan semasa yang sekarang terhadap perniagaan dia? Alright. Jadi you kena faham dia punya structure bisnes tu apa semua kan. Dan saya cakap, why you want to buy Asia sedangkan dia sedang buang orang, buang pekerja. You cannot travel abroad. Bila saya cakap macam tu, dia macam terima tak terima kan. Lepas tu keluar news, quarter report rugi 900 juta tuan-tuan perempuan. Kan? Tak cukup dengan tu, pagi tadi saham Asia tak boleh didagangkan sehinggalah lewat petang baru boleh didagangkan. Selepas Bursa Malaysia announce. Bursa Malaysia announce apa tuan-tuan perempuan? Akan disenaraikan bawah senarai PN17. PN17. Apakah maksud saham PN17? Okay? Bila you masuk dekat dalam saham list syarikat tu masuk dekat dalam senarai PN17, okay? Yang maksudnya bursa yang listkan you dekat dalam senarai saham PN17 bermaksud apa tau?
you dah masuk dekat dalam naughty list bursa lah. Okay, you dah masuk dalam naughty list atau bad list daripada bursa, dan you kena warning daripada bursa. You need to improve you punya financial. Okay, you need to improve you punya financial punya ni lah, financial punya stability. You have to stabilize balik you punya financial. Alright. Dan kalau you tengok kebanyakannya saham-saham yang kena PN17 ni, harga dia bawah 20 sen. Okay. Sebab apa harga dia bawah 20 sen? Sebab tak ada siapa nak beli. You nak jadi ke? You sebagai business owner, you nak ke syarikat you rugi? Kan? Definitely you don't want back. You don't want to be. Okay, bila you invest, you tak nak syarikat you rugi. Bila you jadi owner, bila you run you punya business, you nak syarikat you untung ke rugi? Definitely you nak untung. Sebab bila syarikat you untung, you boleh dapat bonus, you boleh dapat dividen. Kan? Sekarang ni, masalah sekarang ni, AirAsia, saham dia rugi. You rasa you boleh dapat bonus dividen ke tak? Okay? Definitely no. It's a no-no tu. Definitely no-no. You takkan dapat. Okay? Sebab tak ada duit, babe. Dia nak sustain tu pun belum tentu boleh sustain, tuan-tuan dan puan. Okay? Tu sebab you kena faham. Right? Tolong. I believe, pegang kata-kata saya, saham AirAsia, kalau dia tak keluar daripada PN17, within 1 year, bursa bagi dia 1 tahun untuk recover. Okay, you boleh baca news petang tadi. Believe me, dia akan jatuh ke 20 sen. Right? Believe me. Alright, believe me, dia akan jatuh 20 sen. Kenapa saya berani cakap? Sebab MAS pernah jadi macam tu. Okay, MAS pernah jadi depan mata saya. Dia jatuh 20 sen. Okay? Okay, that's why saya berat lah. Jadi ada pula yang cakap dekat saya, oh, AirAsia dah ni, tapi kita ada AAX, AirAsia X ada lagi, kita belasah AirAsia X. Babe, you tahu tak business model AirAsia X? AirAsia X, dia kata penerbangan antarabangsa. Dia kata penerbangan jarak jauh. Sekarang ni, you nak travel abroad pun susah, tuan-tuan dan puan. Domestic pun you struggle, ini kan pula cerita overseas. Hell no, man. Okay? No. Okay? Jangan beli saham-saham airline yang especially business-business yang terlibat dengan tourism. Try to avoid it. Tolong elakkan daripada saham-saham tourism lah. Okay? Okay? Tolong. Okay? Tu sebab pesanan saya. The moral of saya punya perkongsian tentang AirAsia ni bukan apa. Sebab hari ni terlampau banyak saham-saham murah yang naik, yang keluar dekat top aktif. Even top gainers pun banyak saham-saham yang murah. Jadi tolong jangan libatkan diri. Okay? Kalau you libatkan diri, you fikirlah sendiri. Right? It's not my problem. It's your problem. Sebab you yang tekan. Anyway, definitely it's not my problem pun. Sebab duit-duit you. Kan? Saya hanya menjalankan tanggungjawab. Dah lah you dapat percuma benda ni kan. Pesanan ini ikhlas dan percuma daripada saya. So in future, kalau you tanya saya tentang saham 20 sen, I don't give a damn about it. Macam drama TV3 aku rasa. Okay? Macam barulah apa? Telenovela. Alright? Okay? Okay, jadi please, alright, pesanan ikhlas dan mudah daripada saya, tolong jangan terlibatkan diri dalam saham-saham yang murah. Okay? Tolong. Okay? Maksudnya kalau you dengar mana-mana sifu dekat luar sana dok cakap tentang saham-saham murah, okay, you gelakkan je lah dia. Okay, you gelakkan dia, maksud you gelak sorang-sorang lah. You jangan pergi depan muka dia macam ni kan. Jangan buat macam tu. Okay? Jangan buat macam tu. Okay? Tak elok. You gelak sorang-sorang je lah. Cakap, apa benda lah dia ni kan. Mengajar orang jual beli saham tapi suruh beli kaunter murah. Apa benda lah. Fundamental pun koyak babe. Baru you nampak macam intelligent sikit. Okay? Right. Lantak P lah dia cakap boleh return 100% kan.
You memang boleh pergi 100%. You punya rugi pun boleh 100% tuan-tuan dan puan. Okay. So try to avoid. Saya rasa almost every month saya bagi pesanan ikhlas daripada saya. Even bila you tanya saham-saham seperti HLT, perasan tak saya tak nak layan pun saham-saham ni. Okay. Saya tak peduli pun. Mindtech. Apa-apa. Okay. Jadi tu pesanan ikhlas daripada saya lah. Right. Right. So itu saja daripada saya. Ceramah motivasi daripada saya. Sekejap, saya nampak ada orang tanya ni. Share buyback. Share buyback lah bagus. Syarikat tu nak beli balik saham daripada tangan you all. Dia tak nak bagi you pegang banyak-banyak. Sebab apa? Sebab dia kalau dia bagi bonus, dia bagi dividen, duit tu masuk balik dekat dia. Dia tak nak bagi you bonus dividen tu. Dia nak dia sendiri dapat balik bonus dividen bila dikeluarkan. Maksudnya dia banyak sangat cash. Dia dah tak tahu nak buat apa dengan cash. Aku nak banyakkan lagi cash aku. Dia kau nak jual tak saham kau? Sini aku beli. Maksudnya dia take over lagi lebih banyak pegangan saham dia. Itu maksud share buyback. Alright, selalunya bila keluar news dia cakap dia nak share buyback, you jangan jual. Sebab dia banyak cash. Kenapa you tahu dia banyak cash? Dari mana datang duitnya dia nak beli saham buyback? Okay, itu adalah salah satu point penting yang you bila nampak dia nak share buyback, mesti dia ada banyak cash. Dan you study dia punya fundamental. Betul ke dia ni banyak cash? Silakan. Okay. Ini mesti sudah baru ni. Okay, ini mesti sudah baru. Tarik nafas dulu sekejap. Buang rasa amarah tersebut. Okay. Okay. There's no such thing as saham mahal. There's no such thing as saham mahal, tuan-tuan dan puan. You rasa mahal, tahun depan dia jadi lagi mahal. You get me? Okay. This is me talking based on my experience. Okay. 3 years back, I think 3 or 2.5 years back, 2017, towards the end of 2017, yang mana yelah, towards the end of 2017, saya baru start mengajar that time, and saya selalu cakap, belilah, you sebagai investor, why not you beli saham Nestle? You tahu tak, during that time Nestle are selling at RM40 to RM50 per share, RM40 ke RM50 per saham. Okay, masa tu feedback dan respon yang saya dapat daripada student, tak naklah saham ni mahal lah. 3 months after that, tak payah setahun tuan-tuan, 3 bulan lepas tu dia pergi 160. Datang balik jumpa revision. Macam, beli tak Nestle? Tak beli juga. Saham Hartalega. Saya bercakap tentang saham Hartalega since 2016. Berapa ramai yang beli saham Hartalega? Potong jari lah, semua tak nak beli. Okay. Saya beli saham Hartalega 2 years back, RM3.90. RM3.90. Somewhere there lah. RM3.90. Okay. Saya beli RM3.90. Sampai hari ni saya tak jual. Saya cakap dengan orang, belilah saham Hartalega. It's good for your investment. I said good for investment means you kena simpan lebih 1 tahun. Feedback yang saya dapat, tak nak lembab. 1. Kedua, feedback yang saya dapat, selain daripada lembab, yang kedua, saham ni dah mahal. Feedback yang kedua. Hari ni saham dia RM17. You rasa nak beli ke tak nak beli? You cakap mahal. Top Glove masa RM7. Bukan Top Glove, Hartalega masa RM7. Saya cakap belilah. Tak nak. Now RM70. You get RM10 extra, man. Okay. Student investor masa kelas tutup sebelah mata je sekarang ni tengok saham-saham bawah RM1 ni. They are buying stocks like Dufu,
Okay? They are buying stocks like Dufu, Harta Lega, Top Glove. Okay? Diorang punya return, memanglah bulan lepas, I believe ramai yang bulan lepas koyak. Even diorang pun, diorang relax, diorang boleh pegang dengan steady, dengan tenangnya. Hari ni diorang raya, babe. Okay? There's no such thing. Okay? You see Tuan Zarin kenal saya dah lama kan? Penta that time 60 cents, tuan-tuan puan, 60 sen. Orang tak beli. Okay? Orang tak beli saham Penta that time. 60 sen. Tak nak, dia dah naik tinggi. Sekarang you tengok berapa ringgit? Bukan kaleng-kaleng lah. Right? You all sibuk nak trade. Invest sebenarnya yang paling best. Okay? Alright? So, there's no such thing as saham mahal. Okay? Sebab saham yang mahal dia akan jadi lebih mahal, tuan-tuan dan puan. Alright? Learn from it. Tolong belajar daripada sejarah. Okay? That's the reason kenapa kerajaan suruh kita belajar sejarah dan wajib lulus sejarah untuk masuk universiti. Okay? Alright? Apa lagi saham yang saya tak suka? Saham yang saya tak suka, fundamental dia tak bagus. Business nature dia tak bagus. Seperti contoh, Mindtech. I cukup anti orang tanya saya pasal Mindtech. Saya tanya dia bisnes apa? Dia gali, mining. Dia nak gali berapa dalam tanah tu? Get me? Berapa banyak tempat galian yang dia nak gali? Satu je kat sana. Then, apa hasil galian dia? Apa dia buat dengan hasil galian dia? Tak tahu. Nampak? Alright. Maksudnya, saya suka saham-saham yang fundamental dia bagus. Maksudnya, dia boleh jual bisnes dia anytime. Anytime is a good time to do business. Itu adalah bisnes yang saya suka. Syarikat yang saya suka. Okay? Seperti contoh. Okay? Antara saham favourite saya lah Harta Lega, babe. Tiap-tiap hari orang pergi hospital, you duduk lah dekat hospital kerajaan Putrajaya tu. You duduk daripada 7 pagi sampai malam, ataupun 7 pagi sampai 7 pagi esoknya, you duduk tengok kat situ. Berapa ramai orang masuk. You duduk lah tepi pintu emergency tu, you tekan ketak. You kira berapa ramai? Kan? Dan you kira setiap orang masuk tu 1 pasang glove. Alright? Kalau yang rawat tu termasuk nurse pun kena pakai glove. So, 2 pasang glove. Satu patient 2 pasang glove minimum. Berapa banyak glove dia pakai sehari? Itu baru satu hospital. Berapa banyak hospital ada satu dunia? Itu sebab saya suka glove. Saya suka Harta Lega. Okay? Itu satu. Business nature lagi yang saya suka. Cashless payment. Okay? We are moving towards cashless payment, tuan-tuan. Okay? Even saya punya business pun, we don't accept cash anymore. Orang datang kedai, walk in, we don't accept cash. If you bring cash, you turun pergi 7E, you ambil receipt, you scan dekat 7E, you bayar dekat 7E. We don't accept cash anymore, tuan-tuan. That is, okay? Saya lebih suka cashless payment. Even sekarang ni, saya pergi, kalau nak makan kedai mamak, saya pergi kedai mamak yang ada cashless payment sahaja. I don't like to carry cash, tuan-tuan. Okay? Saya suka cashless payment. Alright? So, yang tanya saya, Iris kan bagus. Tengok balik berapa banyak klien Iris ada. Bila you tahu klien dia siapa, customer dia siapa, you tahulah cerita dia. Bisnes dia bagus ke tak bagus. The more the client dia ada, the better. But, no. Iris tak banyak klien. Right? Iris punya klien semua dah kena sambal dengan data Sonic. Hint. Okay? Alright. Okay.
GSL system good. GSL system quite good sebenarnya. Okay, GSL system agak bagus sebenarnya lah. Dari segi business nature dia, GSL system is one of the prominent dekat luar. Tapi itulah, cashless payment ni terlampau banyak sangat competitors. Revenue buat cashless payment, MP buat cashless payment, GSL buat cashless payment, kan? Jadi banyak dah sekarang ni. Omesti pun dah moving towards, pun ada juga buat cashless payment tapi dia bukan main business dia. Okay, banyak. Alright, that's a lot. Okay, that's a lot. Alright. Ada yang dah belajar last month, bukan last month, I think last few weeks dia dah belajar tentang chart pattern. So ada yang tanya saya, macam Tuan Zack dia tanya, KLCI double top ke? Padu soalan tu. Right, soalan tu padu. Okay. I don't see double top yet. Nampak seakan-akan. Okay, but it can become cup and handle. Faham? It can be cup and handle. And tapi yelah, you have to wait lah. Tengok dia break dia punya neckline ke tak. Kalau dia break neckline, that's it, you keluar lah. Okay, break neckline definitely panic. Okay, tu saya punya pandangan. Boleh? Okay, that is only my 2 cents. Alright. Okay, ni tak cukup pedas ni. Ada yang lagi live yang lagi pedas daripada malam ni. Okay, tajuk dia jangan trade. Cari live saya, tajuk dia jangan trade. Tak ada dalam grup ni, public. Okay, benda yang pedas kita bagi public lah. Alright. Gretek ada potensi tak? Ada lagi potensi. Gretek, UWC ada potensi. Okay. Okay. So apa pendapat saya kalau nak trade warrant? You nak trade warrant, trade lah. Beli apa? Kan? Okay. You nak trade, silakan trade. Yang penting apa? Bukan kerjasama. Yang penting you jaga you punya risiko. You jaga you punya stop loss. You jaga you punya trailing stop. Okay. Itu yang lebih baik lah. Okay. Jadi cukup lah kot. Dah pukul 10 suku. Okay. Cikgu saya pesan. Cikgu pula. Tak, dia bukan cikgu. Okay, dia adalah rakan, dia doktor. Okay, dia memang pesan lah. Dia selalu pesan kat saya. Dia cakap, Iqbal, pukul 10 malam kau kena tidur. Okay, dia adalah rakan seperguruan dengan saya. Dan dia memang pakar gila-gila. Dia waktu kami sama-sama belajar public speaking. Okay, guru yang sama. Dia pesan kat saya kan. Waktu tu kita kena kursus sama-sama kan. Jadi dia cakap, kita kena tidur pukul 10 ni, bangun pukul 4 pagi. Saya tanya kenapa? Sebab dia cakap kalau tidur lepas pukul 10 ni, okay, setiap 1 jam lewat, otak kita ni akan jadi bodoh sebanyak 20% daripada hari sebelumnya. Oh, macam tu okay. Sekarang ni dah setengah jam, jadi kita dah 10% lah. Okay, jadi itu saja daripada saya. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah. Malam esok. Okay, kalau tak ada apa-apa yang mengganggu urusan apa-apa, kita akan jumpa esok lah. Okay, esok waktu yang sama pukul 9. Pukul 9 ataupun 9.30 malam lah, in between that. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
That's all right.